Oke guys, sebentar ya. Sekejap ya. Kita cuba sekali lagi. Testing. Apa pasal, Ji? Aku invite kau, tapi dia kata tapi tak boleh ni. Dia kata no answer from live guest. Macam mana sekarang ni? Sekejap Masalahnya aku tak dapat. Dia cakap no answer from live video guest. Asal setting kau kot. Kau dah lama ke tak live Facebook? Ah, dia cakap tengah adding. Waalaikumsalam Kak Imi. Sekejap kita tengah ada masalah teknikal ni. Kamera setting dia dah on belum? Kak Noli, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia keep on declining. Share. Siapa ni? Iman. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Macam mana ni sekarang ni? Invite lagi sekali. Okey, jap. Astagfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alah, ni macam baru clear, tak nampak. Ana tak nampak antik. Aku pakai komputer nampak clear tau, muka aku putih je. Aku pakai iPhone tu gelap je background. Oh, dah kira terperanjat nampak muka sendiri lah. Okay guys, dengar tak? Kita tanya member, dengar tak? Aku tunggu Akhi Iman sampai haus. Hello, semua dengar tak? Kenapa macam sengit Nampak? Tak ada. Yang tadi okey. Ini okey? Ni okey. Ni kalau kau pusing sekali lagi aku dah nampak macam tak, first time pakai iPhone so macam ada keliruan sikit. Aku baru kau pakai apa iPhone? iPhone baru daripada Samsung aku upgrade iPhone Oh, kira macam nak kesombongan sikit lah kira. Ada iPhone kira kesombongan sikit lah. Okay, Syekh, kita boleh start, Syekh. Okay. Baik, Rabbi syrah li wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah Kak Imi dah rotate dah. Handphone dah rotate. Ni dah okey kan ni? Ada ke nampak kaki kat atas ke apa? Tak ada eh? Ada nampak tak makhluk gaib kat belakang? Tak ada Tu makhluk gaib nanti Akhi Iman boleh settle. Okey Syekh, perkenalkan diri dulu Syekh. Silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi pada peminat-peminat Suhaimi Zaini yang dalam Facebook. Dan saya ucapkan terima kasih kepada 8 orang yang tengah join. Dan moga live ini manfaat dan menjadikan iktibar untuk anda semua. Dan saya perkenalkan saya Aki Iman, orang-orang biasa je. Dan juga, sebelum tu kita mukadimah sikit lah. Baik. Kita baca sama-sama doa benteng. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurun ma'asmi sya'un fir'audi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. A'udzubika limatillahi tanmati minasyarri ma khalaq. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pendakwa bebas kita, penyanyi dandut kita ini yang bernama Suhaimi Zaini. Berikan ketepuan gemuruh. Hei, siapa tetamu? Kau ke aku ni? Baik. Saya ingin ucapkan kepada Suhaimi Zaini dan tak lupa juga kepada guru-guru saya seperti Haji Sidik, Ustaz Zaki, Ustaz Ruaizan, Ustaz Dr. Fadli Ayub. Banyak lagi lah yang guru-guru saya yang hebat, yang termasyur, Masya Allah luar biasa, yang banyak membimbing saya hingga hari inilah insyaAllah. Moga-moga dengan berkat doa mereka, saya kekal istiqamah dan juga kita semua yang berada dalam live video ini. Itu saja. Saya umur 32 tahun. Mana dapat nama Akhi Iman tu? Akhi Iman ni dapat nama daripada seorang kenalan. First orang panggil Man kan. Terus ada satu orang ini dia cakap, apa kata tukar nama kau Iman? First Iman tau. So aku cakap, dan nama Iman ni berat kan? Berat tau aku nak bawa nama ini. So dia macam cakap, tak apa, insyaAllah boleh, yakin je dengan Allah. So aku cubalah, tu dia start aku panggil Iman. Terus kenalan dia juga panggil aku Iman. So start daripada situ. Tu Iman saja. Aki Iman ni bila one of aku punya guru yang panggil Aki. So aku tanya Aki tu siapa? Dalam bahasa Arab Aki tu saudara lah. Kalau Melayu tu saudara. So saudara lelaki lah. So sampai sekarang bila lah stick to Aki Iman. Aki Iman. Dan dia sebut Aki pun boleh, Aki pun boleh. So both way lah. So kan. Tapi kalau panggil aku Aki memang panggil dengan nama saudara lah. Kau tak sebut nama aku Iman. So kalau nak lebih bagus punya Aki Iman. Moga-moga orang yang bernama Iman di luar sana kan? Moga orang yang bernama Iman di luar sana tu semua orang yang beriman insya-Allah. Amin. Okey, Akhi Iman. Okey, sebelum berhijrah, siapa Akhi Iman ni sebenarnya sebelum berhijrah? Okey, sebelum saya berhijrah, saya memang kata orang baju lah, budak baju lah. Dia macam baju-baju friendship lah. Yes. Tapi itu zaman sekarang baju-baju friendship. Dulu baju, ini baju memang kata orang tu dulu, kalau zaman dulu kan very strict lah. Sekarang baju-baju ni semua macam not that kind of strict lah. Tak ada sampai minum darah semua. Dulu baju semua minum darah pula. Brother mah. Jadi sebelum berhijrah, senang, kan? Akhi Iman ni sebenarnya Akhi Iman ni sebenarnya apa? Sebelum berhijrah ni pekerjaan Akhi Iman apa? Dengan selalu bercampur gaul ni dengan orang-orang yang seperti apa? Okey, dulu saya sebelum berubah saya memang full time gangster lah. Kan melepak bawah blok, berada picit, kalau ada tai chi kan. Duduk minum kat kedai kopi, minum arak, minum liquor, ton lah, overnight ni semua. So memang pergi club, habiskan masa semua dengan dunia gangster. So kalau kerja, bab kerja kan, memang tak kerja lah. Kata orang nak bikin nama dulu mah, betul lah. Barulah ada source of income. Mesti ke atas kita akan kasih job, macam job BCD dan sebagainya kan. Macam gitu lah. Jadi Akhi Iman pernah maaf tanya
pernah maksudnya dipenjarakan atau macam mana? Pernah masuk penjara 8 kali dalam bila umur 32 tahun. 8 kali semua Changi Prison, tidaklah. 5 Tahun kali bila Changi Prison, 3 Akhi Iman kali mula? Kedah. Pertama, Okay, dia saya ada masuk masalah penjara. teknikal. Dengar tak? Boleh dengar tak? Clear? Dengar tapi dia macam lag sikit lah Akhi. Okay, kalau lag sekejap aku tukar wifi. Okay, kita tunggu. Okay, dengar. Berapa lagi? Dengar clear tak? Aku nak tukar data. Rumah data. Tapi suara kau dengan tu tak sinkron. Tak synchronize. Sekarang dengar clear? Suara dengar clear ni Akhi. Background aku je. Gerak-gerak dia macam ada lag. Kau main suara dengan bibing kau dah macam ni dia macam Bunny and Friend So tu tanda dia apa tau? Dia cakap tekan. Boleh, dah okey cantik, dah okey. Confirm. Itu confirm gangguan jin lah tu tadi. Dia benda baik memang ada gangguan. Memang standard. Okey kan. Aku belum buka question and answer tapi ada orang ada orang tanya tu. Itu Lavender Sun tu. Lavender Sun tu orang Malaysia. Dia tanya, Akhi gangster mana dulu? Ni tak boleh buka Dia tak boleh buka SSB kalau ada tu sekejap lagi SSB ketuk rumah nanti. Kan kita jangan ceritalah. Syafiq Khamis. Mana kelab favorite Akhi Iman? Oh, itu boleh keluar cerita. Favorite saya kelab favorite Akhi. Dululah cakap club Spark lah. Very happening. Pasal brother banyak pack. Time tu every Sunday kita pergi. Siapa yang pernah jejak Spark dia tahulah macam mana dia punya club biasa dengan Spark ni dia punya kata orang tu aroma dia lagi luar biasa lah. Dia tak macam aroma bohor Itu lagi atas lagi. Okey. Bila Akhi Iman di penjara, tahun berapa Akhi Iman berniat atau mula berhijrah? Macam rasa diri aku nak kena berubah, aku tak boleh terus macam ni. Itu bila terdetik tu? Okey, itu soalan bonus. Okey, baik. Saya bermula hijrah bukan bila lepas keluar ataupun dalam penjara. Dalam penjara memang dapat sikit hidayah daripada Allah lah. Okay, dengan duduk kelas agama dalam penjara. Tapi itu hidayah just masuk tengah kanan, keluar tengah kiri lah. Pasal apa tau? Kalau kita berubah dalam tapi kat luar setengah masak pun leceh. So for me masih mencari lah. Bila dah kat luar, dah berapa tahun dah keluar dan last penjara tu dah yang last tu keluar daripada AWP, Admiralty West Prison. Tu macam dah bosan lah. Sejak keluar tu last minggu tu macam rasa bosan sangat-sangat lah. Cakap apa, macam tak tenang tau. Walaupun ada duit macam mana pun. Cakap alamak, the happiness is not there. So memang hidayah Allah tu memang Allah berikan. Yes, itu sudah pasti. Tapi nak tunggu hidayah Allah, sebelum hidayah tu nak sampai, kita kena cari hidayah. So aku cari hidayah tu tersebut, aku pergi duduk masjid. Aku mulakan dapat hidayah tu, aku pergi masjid Darul Makmur. First aku pergi masjid Langkah Darul Makmur. Daripada subuh sampai ke isyak, sampailah aku pernah beristikaf all the way tau kat dalam masjid. Aku seorang diri, dah macam orang biol. Dengan tak bekerja for 1 year tau. Imagine tapi Allah berikan aku rezeki. Hanya aku belajar untuk tatih diri aku, jaga solat 5 waktu je dekat masjid situ. Tapi aku so first memang rasa alamak tak tenang macam mana tu. Aku tanya lah duduk dengan tabligh kan. Duduk dengan tabligh ceritakan aku sejarah Nabi dan sebagainya. Pelan-pelan barulah keterangan tu step by step. Baru rasa aman. Dunia aku rasa aman macam Masya Allah, there's no trouble with the law anymore. Cuba
dan aku ada satu saudara ni, dia cakap aku, Man, banyakkan zikir kepada Allah. Walaupun sekarang tinggal belajar nak istiqamah, tapi pasti akan ada orang ejek. Akan ada orang cakap, alamak macam dunia nak kiamat lah, kau dah berubah macam itu. So kritikan tu mesti ada man. Tapi dia cakap, macam apa tau, masih kau biharullah lah. Tiada siapa di atas tu kecuali Allah. Dan kita pergi ubah niat tu kerana Allah, bukan kerana manusia, pujian dan sebagainya. So macam aku cuba cari cari dalam ketenangan. First aku cari dalam ketenangan. So bila aku cari time tu aku tutup pintu hati aku untuk Quran. Aku hanya nak jaga solat je. Sampai sekarang aku baru start tau baca Quran. Baru start baca Iqra, aku cari guru ngaji. Baru sekarang aku buka pintu hati. It take me a long time to baca Quran tau. Memang really aku cakap. It's like very hard. Macam kalau kau tahu kisah aku pernah sikit sebanyak share dekat yang kita pergi Indonesia tu. Itu hanya sebahagian lah, tapi but itu yang punca aku betul-betul nak berubah. Punca aku betul-betul nak dekatkan diri dengan Allah. Pasal bila kau ada duit walaupun duit haram bezanya duit haram dengan duit halal tu, duit haram tu cepat habis. Tapi duit halal tu walaupun sikit tapi dia berkat. Tapi aku tertanya pada diri aku, ya Allah, macam mana aku nak dapatkan rezeki-Mu yang halal supaya aku dapat kekal ke rezeki yang halal daripada aku dapat rezeki yang haram hanya tak kekal, tapi tak kekal lah. So sebelum aku nak minta rezeki tu, aku nak kena jaga solat aku 5 waktu. Kata orang apa, kau nak duit, kau nak kena keluar kerja kan. Sama juga kalau kau berdoa, kau pun nak kena usaha. Sama juga kalau aku nak berubah, ya Allah bantu aku. Dan first aku ingat dalam minda aku, sebelum aku nak minta Allah beri aku rezeki, berikan aku apa yang aku nak kena berikan apa yang Allah nak. Jaga solat 5 waktu. So aku dalam solat tu, aku cakap bro bila kat dalam masjid Darul Makmur tu aku solat ada satu ketika malam tu yang aku istikaf dalam masjid. Yang dulu sekali masjid boleh istikaf. Aku solat taubat, aku menangis Aku minta, ya Allah, kau bantu aku ya Allah. Kau bantu aku ya Allah untuk aku cari jalan-Mu ya Allah. Kau bukakan pintu tu. Sampai aku menangis aku cakap, ya Allah, aku rasa macam aku jahil aku masih jahat lagi. Tapi aku cuba nak jadi baik. Tapi aku perlukan bimbingan. Pertama bimbingan adalah aku nak datang daripada Engkau sendiri ya Allah. Bukan daripada manusia ni semua. Aku nak Engkau yang bimbing aku dulu. Barulah kau hantar asbab. Bila kau solat taubat bila kau menangis dengan air mata yang ikhlas kau akan rasa sebab. Rasa macam ya Allah, rasa dosa aku Aku pernah potong orang. Pernah kata orang pernah merosakkan anak dahulu orang. Pernah macam-macam lah. Aku pernah langgar undang-undang. Aku asyik aku akan against the law. Tapi dengan Allah, bila aku nak cuba nak dekat, aku minta, aku merayu dengan Allah. Dulu aku pernah sujud sujud dengan perempuan tau. Aku sujud cakap, you jangan tinggalkan. Tapi sekarang ni aku percaya aku sujud kepada Allah. Ya Allah, kau bimbing aku. Ya Allah, bimbing. Sampai sekarang. Walaupun jalan istiqamah aku ada ups and down tapi aku yakin Allah hantar guru-guru aku yang sangat luar biasa seperti Ustaz Dr. Fadli Ayub yang banyak bimbing aku. Walaupun aku termaki, aku cuba nak patah balik kerja yang lama, dia yang banyak tadi aku, Ustaz Dr. Fadli Ayub. Aku bukan nak puji dia, tapi memang kenyataan dan fakta, semua orang kenal dia. Dia banyak yang selamatkan aku daripada ni. Kamu juga ada yang Fadli Rosli. Banyaklah yang guru-guru yang hebat, yang selalu berdamping aku. Yang aku selalu damping diorang. Okey, itu sebanyak sedikit kisah-kisah inilah kan. Tu ada orang tanya, macam mana kita nak tahu kita dapat hidayah? Okey, macam mana dari kau punya thoughts, your own thoughts. Macam mana kita nak tahu? Pada pandangan aku, hidayah tu bukan kita yang nampak. Orang lain akan nampak. Perubahan kita pun orang lain akan nampak. So, dah cakap hidayah tu hidayah senang je. Hidayah sebenarnya ada di mana-mana tau.
Macam sekarang kau tengah buat live ni pun hidayah. Pasal benda kebaikan yang kau share, hidayah. Tapi kalau kita ni, sama ada hidayah tu kita nak grab, ataupun aku nak tutup mata, kasih lalu tu hidayah, ataupun aku buka mata aku grab. Tapi itu hidayah. Tapi kalau kau dah berubah, itu namanya taufik. So tu pasal Allah cakap ada taufik dengan hidayah. Kalau hidayah memang hidayah. Tapi kalau kau dah berubah, kau pergi ke jalan hijrah kau tu, kau konsisten, itu panggil taufik. Tu bezanya taufik dengan hidayah. Tu pasal kadang-kadang kita dengar macam orang bilang kita nasihat dan sebagainya, itu pun hidayah daripada Allah sebenarnya. Cuba antara kita nak ataupun tidak. Nak ambil ataupun tidak. Ataupun kita just let go, itu hidayah. Tapi orang yang let go tu memang susah lah. Macam dulu kita pun, aku pun pernah dengar ustaz dulu kat dalam prison. Kasih aku ceramah, kasih budak unit, semua dengar kan. Tapi macam kita kat dalam ilmu majlis ilmu tu, kita banyak berbual. So hidayah tu tak sampai. Kau faham tak? Tapi sama juga macam kita pergi ke masjid, kita dengar ceramah daripada pendakwa-pendakwa yang hebat, yang termasyhur. Lepas tu kita berbual, kita main phone, tak sampai ke hidayah sebenarnya. Tapi bila orang yang betul-betul nak hidayah tu dah akan bersungguh-sungguh. Macam aku cuba nak bersungguh-sungguh, memang tak boleh perfect. Kita tak boleh perfect untuk bersungguh-sungguh sangat. Sama juga kita tak boleh perfect dalam solat juga. Dan kita nak kena cuba dapatkan keselesaan kita dengan beribadah. Istiqomah, kita nak kena konsisten, yes, tapi dengan jaga solat. Pada aku, memang kata orang tu Allah akan uji kita di luar kemampuan kita, dan Allah pun akan berikan kita ujian walaupun kita mengaku kita ni orang yang soleh. Itu pasal beberapa kali aku cuba berubah. Bila aku hari selalu akan dapat ujian. Itu kan memang aku akan tanya Allah. Sebenarnya kita ni siapa nak aku tanya Allah kan? Tapi aku tanya, ya Allah, sebab kasi aku ujian macam ni berat sangat, orang kritik aku, orang fina aku, ya Allah. Tapi bila Ustaz Dr. Fali Ayub cakap, bila amalan kau makin hari makin meningkat, Allah akan uji kau lagi. Macam kau baru berhijrah, kau pergi ujian primary school. Tapi kau dah lama berhijrah, kau dah sampai ke tahap yang alhamdulillah, masya-Allah, Allah akan berikan kau secondary. Lepas tu polikliniknya ujian, politeknik tempat sakit. Dia macam grogi. Kalau Indonesia panggil grogi kan. Lu ngomongnya hati-hati dong, enggak usah poliklinik. Masya-Allah. Masya Allah, saya nak tegur ini sahabat aksi kita, Akiman. Ini Ustaz Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Rizwan Abbasi. Dia dari Brunei. Sabah, bukan Brunei. Sabah. Ya Allah, sama sebarang je aku. Sabah. Imam besar Sabah ni, masya-Allah. Minta maaf. Salah. Dari Sabah, waktu itu sama. Kalau semua nak tahu, Akhi Iman juga antara dengan saya juga perwakilan Aksi Asia tahun 2018. Dia juga dengan saya lah. Sama-sama perwakilan. Okey, jadi Akhi Iman, aku nak tanya engkau ni. Silakan. Okey. Time masa engkau merasa ini tak, kekesalan kau tu tahap apa? Dan ada tak sesuatu perkara yang terjadi yang buat kau lebih nak ke jalan Allah? Ada tak ujian-ujian yang macam berat yang boleh buat kau aku cakap, ya Allah, kenapa ujian seberat ni? Betul tak? Kadang-kadang kita faham ujian ni hanya membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jadi ada tak ujian-ujian yang akhi lalui, yang motivate akhi ataupun yang mendorong akhi untuk lebih kepada berhijrah ke jalan Allah? Tafadhol. Okey. Afwan. Okey, baik. Ini cerita ambil sikit daripada yang kongsikan Asia. Bila kat dalam penjara, Allah tarik anak saya sendiri. Allahu Akbar. Waktu tu saya tak dapat keluar pun. Tak boleh keluar. Officer buka pintu bilik, panggil nama. Saya panggil nombor lah. Nombor prison kita, long prison. Terus kita keluar. Pergi masuk dalam profil. Dia habakkan kita, dia cakap. First, officer cakap, bertenang Sulaiman Terus cakap, kenapa my family ada pass away ke? Tu dah tanya. Okay, kita nak gambar tapi bertenang Nak minum air dulu tak? Tu cakap tak apa, cakap lah, dah macam bingit lah. Macam apa ke?
Macam betul kita verifikasi sekali. Ini officer ni dia cakap, I'm sorry to tell you, your son passed away. Benar. Lutut kau tu taklah macam nak pergi tali gantung lah. Allah Allah. Dah macam nak pergi tali gantung. Rasa macam ya Allah apa ujian ni. Tapi itu ujian tu kadang-kadang Allah akan bolak-balik hati kita tau. Dia boleh kasih kita kembali pada dia, kembali kepada fitrah dia, dan juga dia pun boleh menyesatkan kita juga. Antara kita nak pilih yang mana satu sebenarnya. Aku menangis tau, Habis aku cakap, what time nak keluar lah pergi Zara kan. Betul lah, aku nak tengok anak aku last. Kata tu, bila aku sedih, aku bingit kan, aku mangkuk gila. Bila officer cakap, your wife doesn't allow you to go out. I mean, dia tak rasa aku keluar lah. Dia tengok. Pergi ke makam, hantar ke makam semua. Aku sedih lah. Aku tanya tau, dia meninggal pasal apa arwah anak aku. Arwah anak aku meninggal kerana heartbeat stop setengah jam. Lepas tu pergi tau, aku tak sempat tengok dia. Waktu tu umur dia 5 tahun naik. Dia pergi. Kau imagine, aku sedih sangat. Lepas tu adalah orang suruh aku jaga semayang, doa, banyakkan doa. Banyak orang kasi aku motivate lah. Aku semayang. Tapi aku tak sangka aku semayang, tapi aku dapat bebas siang tau. Pasal aku jaga kondak kat dalam. So aku dapat keluar siang. Aku dapat keluar siang, aku konsisten semayang. 1 bulan je kat luar. Lepas tu hanyut. Aku tu boleh lupa ni dengan arwah aku. Tak pergi pun cari dia berkubur. Tapi tiba-tiba ni, bila ada orang yang aku pasal anak aku sendiri, baru aku cari apa bekas tunang. Tapi bekas tunang aku ni, bila aku cari dia kat dalam penjara. Allah Akbar. Aku terjumpa adik dia, bekas adik ipar pula. Dia cakap kakak dia kat dalam penjara. Sampai sekarang aku tak tahu aku buat arwah aku kat mana. Aku cuba kontak dengan dia cuba mengelak. Tapi itu punca aku berubah ni bukan kerana arwah anak. Some of it lah arwah anak aku. Tapi mostly aku dah bosan dengan dunia. Aku dah rasa duduk dalam penjara, aku dah rasa kena rutan. Maksudnya dah bosan dengan apa selama ni yang kau buat lah. Macam pada kau dah cukup lah macam gitu kan. Yes, betul. Kan apa tau, aku semua dah rasa. Cuba aku tak rasa jual dada yang beribu-ribu lah kan. Atau aku pernah rasa lah. Kan kereta mewah pun aku pernah rasa. Kereta ringan-ringan. Kalau orang cakap dia belum tahap drug lord lagi lah. Belum. Itu kan dah lord sekarang tu. Sekarang aku rasa kan, aku tak depan orang lagi lah. Aku rasa lagi galop so. Jangan. Aku lebih suka tengok kau macam ni. Jangan berpatah balik insya-Allah Jangan berpatah balik. Sebab iman kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun Akhi. Betul. Kan? Kita nak kena kekal istiqamah. Makanya kita mencari agama, kita bergaul dengan orang-orang yang banyak ilmu. Jadi kita pun masa kita diisi dengan benda-benda berfaedah lah. Walaupun kita Akhi Iman ni dia berbual memang kasar. Memang saya kenal dia memang berbual memang macam gini. Kadang-kadang orang cakap kenapa dia ni pakai kopiah, pakai gini, berbual macam gini. Itu memang dia. Itu memang dia. Kadang ada orang juga salah faham, tapi itu memang diri dia. Dia punya perbualan sok-sok dia tu mesti ada. Maklumlah kenamanya pun orang hijrah, kan? Jadi lagi juga mencari-cari. Sama-samalah kita mencari. Ya tak? Belen-belen kan? Kata orang belen-belen lah. Belen-belen dia lah. Mungkin kalau dulu lagi teruk lah. Sekarang ni alhamdulillah lah kan. Orang kata ada perubahan. Luar sekarang. Sekarang dah bukan luar. Sekarang bukan luar. Dulu awak saya luar kan. Awak saya sih. Baik lah. Tak adalah. Macam gitulah liku-liku hidup kita orang berhijrah ni kan. Ada orang banyak salah faham. Tapi macam mana Akhi? Engkau Akhi Iman ni cuba atasi kecaman-kecaman orang dekat luar tu. Mesti ada member, tak kisahlah member yang lama ke, member yang gangster ke, atau member saudara mara ke, apa ke. Macam mana kau hadapi benda tu? Mungkin ada orang akan cakap,
Kau sekarang nak jadi alim ke apa? Macam gitu. Dulu macam gini, sekarang nak jadi macam gini. Macam mana kau atasi benda tu? Tomahan-tomahan bongok seperti itu. Silakan. Okay, bila first aku kerap ke masjid selalu. Bila aku lalu kat interchange, dulu budak-budak suka duduk interchange bertemu perempuan-perempuan balik sekolah kan. Sorry, aku tak duduk interchange. Dulu lah budak-budak Okay. kita jalanan. So, kawan members nampak lah dia tanya, lu pakai jubah, lu betul tak betul ke? Dunia macam nak kiamat. Tapi aku dah sedih lah kan. Kau pada aku punya brother tau. Dia kan aku sanjung tau selalu. Kan kompetisi semua aku turun. Tapi sekarang kau tak support aku berubah. Macam sedih aku tu macam patah semangat tau. Betul. Itu masanya aku tak pergi masjid satu hari. The next day aku tak pergi tau. Aku macam Kira kecewa lah. Kecewa. Tapi bila the next day pagi aku cuba pergi, aku lalu interchange kan. Aku nak pergi McDonald dekat dengan representative interchange tu. Sekali bulan tabligh, aku nampak nama Yusof, saudara Yusof lah. Haki Yusof ni. Man, gimana tu? Asal subuh tadi tak pergi? Kita macam, tak ada apa-apa lah, subuh kat rumah je. Hari-hari subuh kat masjid macam rumah pula terpengalai kan. Tak subuh kat rumah kan. Tak betul ke? Dia macam tahu tau, aku ni macam rasa hampa. So dia tanya aku nak gimana, aku cakap aku lagi makan lah di sarapan kan. Tu dia pun nak ikut. So daripada situ lah dia ceritakan, dia minta aku cerita kenapa kan. Macam boleh nampak tak perubahan sekejap gitu. So dia beritahu aku, Allah sengaja hantar manusia untuk menguji kita. Sama ada kita betul berubah ni kerana Allah ataupun hanya berubah kerana nak pujian manusia je. Orang tabligh ni cakap tau, jemaah tabligh. So dia suruh aku check balik aku punya. So sama tu aku check. The next day baru aku pergi order sampai nak start form 1 je. Aku cuba jaga solat 5 waktu. Sampai sekarang tau. Tapi ada lah kadang-kadang bila dah balik rukiah kan, dah balik mandikan jenazah macam dah penat. Aku terskip-skip jugalah. Tapi alhamdulillah so far. So aku cuba macam waktu malam je bila aku siang macam mana kita nak belajar istiqamah yang senang je. Siang kita busy tau. Busy dengan dunia urusan. Betul lah. Tapi malam ni, macam setiap malam, kita cuba busykan dengan akhirat. Kita busykan diri kita dengan Allah. Kenapa? Maksudnya sambil melaksanakan yang fardu lah, kan? Yes. Fardu lah. Kadang-kadang kita fardu pun kita terlambat. Kita macam, bila kita semayang pun kita ingat dunia. Betul lah? Betul. Ini masanya waktu malam, ketika malam ni Allah sedengkal dengan kita. Kita mintalah dengan dia. Allah pasti orang yang jaga solat tahajud ni di waktu malam, apa kau minta lepas sebelum kau amin tu Allah dah kabulkan kau berdoa. Allah dah kasih apa yang kau nak. Cuba kita nak kena nampak lah dengan mata kita sendiri. Tapi bukan hari ni kau baru jaga solat tahajud, hari ni kau rasa Allah nak kasih kau. Allah dah kasih sebenarnya tapi Allah hold dulu. Mungkin dia nak hapuskan kau. Kadang-kadang kita ni manusia, aku pun kadang tak sabar. Ya Allah, kenapa ni aku macam tak ada pesakit orang nak buat aku rawatan for example tapi kadang Allah nak hapuskan dosa aku. Kadang-kadang Allah pun suruh kita muhasabah. Aku, doa aku yang selalu aku jaga sujud terakhir kan. Aku selalu doa, ya Allah, kau kekalkan aku dalam perubahan ini. Kau jangan sesatkan aku. Itu doa aku je untuk aku seorang. Aku tak ada doa, ya Allah, kau bukakan pintu rezeki aku, tidak. Doa aku hanya satu je. Ya Allah, kekalkan aku dalam perubahan ini. Jangan kau sesatkan aku. Sampailah sekarang doa aku tu aku kekal. Sujud terakhir je. Lepas sujud terakhir, aku doakan untuk orang-orang yang aku sayang. Seperti sahabat-sahabat dunia akhirat. Pasal kadang-kadang aku tak percaya pada orang mengatakan sahabat dunia akhirat. Aku jiwa kau, kita jiwa sahabat ni. Susah nak percaya dengan kata-kata manusia. Pasal macam kita kalau aku cakap aku sayang Allah, tapi aku masih kufur kepada Allah. Kan aku berkata ni pembohong. Hati aku dengan mulut aku tak selari. Dosa tau, aku kadang-kadang lepas istiqamah yang paling baik adalah bila kau jaga solat malam, kau tahu kau rasa berdosa dengan Allah, kau akan jaga itu solat malam kau tu, kau minta keampunan
pokok minta. Ya Allah, dengan aku nak berubah ini, walaupun aku dah nampak Masya Allah yang kau berikan aku rezeki macam ini ni semua, aku tahu ini semua datang daripada kau. Cuba aku minta satu je, kau kekalkan ini benda. Kekal. So kita dah kena minta zikir wah. Pasal aku jaga solat malam aku walaupun aku penat aku tak jaga. Pasal aku siang hari aku akan aku banyak pesakit. Aku kadang ada pengurusan jenazah diuruskan. So macam aku spend more to dunia. So macam aku cuba, kata orang memang Allah tak suruh kita 24 jam dengan dia kan, tapi masa yang terbaik untuk pada aku untuk kekal aku dalam istiqamah aku, insyaAllah dengan aku jaga solat malam, aku banyak minta waktu itu yang Allah masih ada dengan aku, masih sejengkal dengan aku, iaitu waktu malam. Waktu malam tu waktu tenang, waktu kau dapat menangis. Kalau siang kau cuba solat sunat taubat siang hari. Jangan cakap air mata, satu air mata pun tak akan keluar. Tapi kau solat malam tu dengan tenang, Masya Allah, air mata kau taubat itu betul-betul. Kadang-kadang orang maknanya suasana malam tu memang ada rasanya sendirilah. Itu sebab Allah menciptakan malam tu lah kan. Betul. Sebab itulah masanya untuk kita lagi dekat dengan Allah. Macam para habib jaga solat malam. Pasal diorang punya doa-doa tu banyak barakah. Tapi aku tak macam jaga solat malam aku nak jadi barakah macam orang, tidak. Tapi kerana aku tahu aku lemah. Kalau kita beriman lemah, seluruh anggota kita semua lemah. Solat ni ibarat apa tau? Bila kau solat, doa tu memang agak tangan doa yes. Tapi solat tu sebenarnya adalah doa. Bila kau takbir ni semua doa. Betul. Setiap pergerakan kau rukuk, darah kau semua turun naik, semua Allah akan bersihkan. Pasal roh kita dengan Allah ni lagi dekat bila kita solat. Aku ada baca buku Ustaz Don Daniel. Ustaz Don Daniel ada pas aku buku tau. Itu buku suruh aku baca. Aku sampai sekarang aku masih baca, masih repeat baca tu benda. Pasal bila aku rasa macam terhina ya Allah, kenapa aku dulu tak macam gini mak bapak aku hantar aku kelas agama, aku cabut. Aku kacau-kacau perempuan-perempuan. Aku cakap, Ustaz, nantilah Ustaz, saya lagi nak mati lagi lama lah Ustaz. Allah. Aku macam bangga riak tau. Macam aku rasa Allah takkan tarik lah, umur aku masih muda lagi. Tapi sekarang bila aku tengok kat cermin, kadang-kadang ada janggut rambut aku pun macam ada uban. Kan? Itu tandanya Allah nak ingatkan aku dengan kematian. Masya Allah, betul. Aku pun tengok macam dah tua-tua sikit tu. Tapi serius. Tapi bila aku mandikan jenazah, aku selalu nangis dalam hati. Dengan ini jenazah lah yang aku mandikan, Allah berikan aku hidayah. Yalah, maknanya kita menginsafi diri lah. Dalam kita buat pengurusan jenazah, kita menginsafi diri. Masya Allah. Kalau aku kerja cleaner, aku tak ada time nak semayang. Aku akan lambatkan semayang. Kalau aku kerja movers, aku akan lambatkan semayang. Dah penat ke? Macam mana nak dekatkan diri dengan Allah tanpa lalai kerja macam kerja mandikan jenazah kalau boleh lah. Jadi imam muazzin macam kau kat masjid kan. Ini semua hidayah yang Allah nak dekat dengan kau lagi. Masya Allah. So dengan itu kematian yang kau mandikan jenazah tu, sebenarnya kau mengingatkan diri kau yang kau tengah mandikan diri kau sendiri. Yang kau Allah. tengah dengan cara kita juga kadang dengan mandikan jenazah, kita menghormati, kita anggap yang kita mandikan tu adalah atuk kita, bapa kita, saudara-saudara kita. Kerana kita ada adab sopan santun dengan jenazah. Macam mana baru kita rasa kita menguruskan jenazah tu juga ibarat kita menguruskan orang yang masih hidup cuma dia tidak bernyawa lagi, tapi jasad tu kita nak kena jaga elok-elok kan. Kau pernah dengar bila mandikan jenazah mayat bangun? Oh, itu kenapa? Kena elektrik ke apa? Itu cerita dongeng kalau kita dengar. Singapura memang tak dapat lah nak dapat itu kan. Jangan ini, akhi. Jangan buka. Takut mengaibkan yang tak ada. Betul. Kenapa aku pula yang macam lagging ni? Itulah. Kalau chef macam mana akhi? Oh, ni Syafiq Khamis dia memang kenakan aku. Aku kan F&B.
Kalau chef macam mana? Macam mana apa Tuan Haji? Syafiq Khamis. Jadi pekerjaan Akhi Iman sekarang apa? Okey, mandikan jenazah dengan juga perawat ruqyah. Tapi mandikan jenazah sekarang so far tengah tarik break lah sekejap. Pasal tengah busy dengan rawatan. Dengan pengurusan mana Akhi? Ha? Nama company yang Akhi kerja, pengurusan jenazah ni. Okey, waktu saya kerja dengan perusahaan ni adalah urusan jenazah perkuburan. UJK Oh, Comrade UJK. UJK. Siapa kalau pernah nampak my posting kan yang I put after my urusan jenazah, diorang tahu lah which company I am. That I work for before lah. Barang tengah tarik break sikit lah. So more time to rawatan ruqyah. Pasal bulan lepas, bulan hantu untuk kaum Cina kan. Banyak aku dapat appointment lah yang bukan-bukan. Betul? Memang tak dinafikan lah. Ada yang tanya, Akhi boleh ke rawatan ruqyah ni dari jauh? Pendapat Akhi Iman. Okey, kalau awak ruqyah daripada jauh tu, kalau ikut pemalas perawat memang boleh lah. Tapi kalau sendiri yang kat dalam video tu ada gangguan, sekali panik dalam rumah tu kalau ada orang tahu handle, okey. Tapi kalau tak tahu handle, mampus satu rumah tu terbalik. So tak digalakkan lah. Nabi ajar depan mata lah. Sebaiknya. Betul. Lagi work kan. Tapi lagi work tu bila pesakit sendiri, jaga solat, baca Quran, tak perlu rawatan ruqyah. Tapi baca Quran, Masya Allah, luar biasa kesembuhan dia. On the spot Allah kasih sembuh. Betul? Masya Allah. Kerana Al-Quran itu penyembuh. Kalau penyakit kecuali pasal kadang-kadang Al-Quran ni, walaupun Al-Quran kita nak kena baca. Semua orang bercakap kata Al-Quran. Yes, aku respect pada orang cakap, ya aku dah kata Al-Quran 13 kali, 14 kali. Tapi ada tak kita faham Al-Quran tu yang kita baca? Apa yang Allah cuba nak sampaikan. Aku baru berjinah-jinah, ni ada ustaz yang ajar aku lah. Baca Quran kita nak kena faham isi kandungan dia. Bukan kita cakap kita khatam ni semua, yes semua orang boleh khatam. Tapi belum tentu Al-Quran tu nak lindung kita daripada mungkar dan nakir. Tapi sebenarnya ni Al-Quran, kita kena jadi peneman tau. Maaf posisi sikit Al-Quran ni adalah bila kita jadi sahabat dia dalam dunia ni, kita baca dia, buka dia, kita bersihkan dia buku Al-Quran tu. Bila kita mati, mungkar dan nakir pun dia akan bertanya, siapa engkau ni dekat sebelah roh ni? Sahabat Al-Quran cakap, akulah sahabat dia di dalam alam barzakh. Siapa nama engkau? Aku adalah Al-Quran. Masya Allah. Tabarakallah. Yang boleh selamatkan kita, amalan just memang betul. Tapi yang lagi selamat adalah Al-Quran akan selamatkan kita. Kalau kita selamatkan dia, kita jaga dalam kat dunia ni. Itu pasal memang betul amalan kita. Maaf tambah sikit Boleh, amalan yang akan menemani kita bermaksud membaca Al-Quran adalah salah satu amalan. Tapi amalan yang tidak akan tinggalkan kita adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran semasa kita hidup. Kerana aku pun terbaca kisah ni juga, bahawasanya bila di alam kubur kita ni, semua pahala-pahala nak membela jasad ni. Dia nak membela seseorang ni. Tapi semuanya terpaksa pergi. Ada satu je yang akan berdiam di situ. Disuruh pergi oleh mungkar nakir pun tak boleh pergi. Pasal apa? Lalu macam itulah dia bertanya siapakah kamu? Dia kata akulah Al-Quran. Semasa hidup dia telah baca aku. Dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia baca ayat-ayat Allah. Begitulah ceritanya. Tafadhol Syekh. Masya Allah. Okay, ada soalan-soalan tak? Q&A. Okey, kita buka Q&A. Tak apa, extend sikit tak apa. Tak apa, kita extend je pukul 11, pukul 12 pun boleh, no problem. Jangan pukul 12, aku dah tidur. Pasal aku 2 pagi ada rawatan. 2 pagi nanti kau pergi, aku pukul 12, 11 lebih dah nak rest sikit. Biasalah. Okey, Q&A. Baca faham ayat tidak amalkan. Lavender Sun, kalau soal mistik kita bincangkan di luar live. Sesi lain. Itu kalau boleh lah, boleh apa tahu tentang gangguan.
Ada nanti akan ada edisi tentang mistik-mistik lah kan. Mungkin kau dengan aku boleh pergi tempat-tempat sunyi ke apa cari hantu. Boleh. Kau tahu tak, aku pernah pergi try ikut-ikut budak paranormal Aku cuba nak berdakwah dengan orang tau. Tapi sebaliknya aku yang kena dakwah dengan orang. Betul. Cuba apa tak kadang tapi serius, kadang-kadang kau campur dengan orang gini, kau pun boleh dapat selit-selit Allah nak berikan hidayah pada kita melalui orang-orang macam ini. Seperti kan kau duduk dekat kedai kopi kau nampak orang pakcik-pakcik tengah minum kau cuba impit kan. Kau cuba nak dakwah dengan orang akan dakwah kau balik. Tapi sebenarnya ada benda perkataan yang Allah dah berikan kepada orang untuk sampaikan kepada kita. Itu sebenarnya. Hidayah dia bila kau nampak pakcik-pakcik tu, kau jangan kutuk dia. Jangan menghina orang yang dah minum. Saya cakap rumah kata pergi, kubur kata mari pakcik. Itu dah salah. Kita nasihatkan dia kan. Tapi di sebalik tu, dia kongsi pengalaman dia. Bila dia kongsi pengalaman dia, itu pun hidayah juga. Kalau kita nampak dengan mata kita. Itu hidayah. Hidayah daripada Allah, jangan kau minum ikut seperti orang macam ini. Betul. Terbaik Akhi Iman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kerana terbaik lah. Aku hanya dapat 4 kali je pusingan kat sisi. Tapi aku dengan Didi Dores kan, only one point difference Aku lama dia pergi tau. Masya Allah, Ustaz, Masya Allah, Ustaz Rizwan. Ustaz ada tak malam-malam zikir untuk mengelak ilmu santet? Silakan Tuan Haji. Akhi Iman. Ilmu santet mana nak cari? Itu kan Ustaz Rizwan nak kena pergi makan apa tak, apa Malik dekat tepi jalan tu. Ustaz Rizwan dia test itu, dia lebih faham, Masya Allah. Kita nak kena invite dia ni. Next kau nak kena invite dia masuk live. Satu hari nanti Ustaz Rizwan dari Sabah. Nanti sudi-sudilah mampir. Betul. Dia ilmu. Dia pun aktif sekarang dakwah Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ustaz Rizwan dari Sabah. Masya Allah. Tapi serius lah. Okay, kita cerita balik pada edisi hijrah kita kan. Untuk yang luar sana sebenarnya, nak hijrah ni bukan mudah. Memang senang dilafazkan yang betul. Memang kata orang, kata for example kalau kita nampak orang cakap kau tak berhasilkan aku lah, kau dah baik kau baik lah, kau jangan bawa aku. Aku pun masing-masing jawab betul lah. Jangan kita sepak dia. Betul tak? Kita cakap dengan dia simple je. Last abang solat bila? Last kakak solat bila? Tanya dia lembut-lembut lah. Dan dia akan rasa bingit lah. Biasalah orang kan dah terlebih chemical dalam badan. Dia pun akan rasa macam bingit. Kau ni nak style halim ke dengan aku kan? Kadang-kadang kita tanya orang, kita nasihatkan orang. Sebenarnya kita nasihatkan diri kita tau. Macam kita berdakwah kat atas pentas pun, sebenarnya is reflect dan nasihatkan diri kita sebenarnya. Betul. Sama juga bila macam kita dengar pendakwa-pendakwa yang hebat menceritakan tentang agama, itu pun hidayah. Syekh, sekejap Kawan-kawan yang mana tanya pasal Pontianak ke, yang mana tanya pasal ruqyah ke, ini sesi bukan sesi ruqyah. Kan? Kalau rasa nak bercerita tentang benda ni, kita akan ada sesi yang lain tapi belum tahu bila sebab edisi hijrah ni belum habis. Tapi kalau betul-betul yang urgent nak dapatkan bantuan, Suhaimi boleh. Dia pun ada ilmu juga perubatan Islam insya-Allah. Tidak. Tak, masalahnya saya tidak berapa mempraktikkan. Yang selalu menghadapi adalah Akhi Iman. So boleh terus ke Akhi Iman lah kalau ada ini. Kau orang tanya Pontianak lah, Gondorowo lah dekat sini. Surat pun tengah pack. So tak ada ambil lagi appointment. Surat pun tengah pack. Ada sesi lain insya-Allah nanti saya akan buat, tapi mungkin bukan dekat sini, kita live kat tempat-tempat gelap ke kita buat bagus-bagus ni Akhi Iman tapi kat Singapura tempat gelap macam mana? Pandemik. Syaitan pun hilang diri. Alah, apa susah sangat. Duduk je lah kat kapak yang gelap, padahal depan tu laut ada orang. Tapi dalam rumah kau pun ada ni apa? Aku dengar pun lorong bongkok pun berantu tau. Ada, tapi hantu dengan aku dia memang takut. Dia tengok, alamak, besarnya lah. Takut. Sebenarnya hantu tu kita. Betul lah. Suhaimi boleh bantu ruqyah juga. Tak boleh. Saya tak boleh. Saya bukan perawat. Dia bukan perawat. Kalau Akhi Iman ni dia
dia mengikuti. Diana Simon, Assalamualaikum, saya baru join ni, boleh tahu topik apa sekarang? Oh, kita daripada tadi dah 9.30, Ukti. Daripada 9.30, tadi ni masih kita bincang tentang hijrah. Akhi Iman adalah bekas Samsing yang tadi nanti boleh tengok balik lah live ni. Dia share tentang diri dia, pengalaman dia. Preman. Kalau Indonesia panggil preman. Preman dolotnya Akhi Iman ini seorang preman ya. Preman sekarangnya premannya udah tobat. Iya gitu. Tobatin. Aku kalau jumpa Mi nak juga suruh dia. Jangan. Saya bukan perawat, penat aku cakap. Sebab akak pening lah dengan hamba-hamba Allah ni asyik cerita Pontianak aje. Bab Pontianak. Aku cakap lagi bab hantu nanti. Nanti kita ni ini adalah sharing session. Dia bukan sesi paranormal. Tapi kami, tapi kebanyakan kalau kita tanya budak-budak orang yang dah berhijrah, orang akan cakap ada yang kita pernah dengar it's normal lah. Orang akan budak-budak yang berubah ni, orang akan cakap Allah berikan mereka musibah baru berubah kan, dah terantuk baru dah terantuk terampuk apa dah apa ni. Dah terantuk baru beriman. Pada aku kan, aku tak perlu nak terantuk Allah berikan aku musibah sebenarnya. Pada aku kan, why not aku yang cari itu benda sebelum itu benda datang cari aku. Okay, sebelum betul. Aku cari itu hidayah. Sebetulnya memang begitu. Hidayah tu kita nak kena ada usaha untuk mencari. Kita tak boleh duduk macam ni hanya bertawakal tanpa usaha. Hidayah tu dicari, maka apabila hadiah pula. Maka apabila ada kesedaran dalam diri, itulah hidayah. Rasa macam kita nak dah tak nak buat benda-benda yang dilarang Allah, rasa. Dengar tak? Tadi kau menghilang, mana kau menghilang? Gaib ke? Biasalah jin-jin ni ajak berbual. Tak adalah, okey, sampai apa kriteria untuk jadi perawat? Ya Allah, aku dah cakap ini bukan sesi merawat. Suami bekas penyanyi, betul. Apa kriteria ni nanti? Sampai anak akak pun hari-hari saya tengok cerita tu. Nanti kita akan ada satu sesi lain pasal tu. Ya, nanti sesi apa tau? Sesi berkhusus dengan Iman. Mana tahu ada ni akhir satu hari kita boleh buat ruqyah live Ruqyah live macam mana tu? Biasa buat ruqyah. Aku tengok orang-orang boleh buat ruqyah online. Jangan ikut orang. Kadang-kadang kesalahan dia kita pun tak tahu. Tak ada, pada pandangan aku lebih baik siapa rasa dirinya ada gangguan, ada apa, jumpa yang pakar perawat ataupun siapa-siapa mana-mana guru yang lebih faham tentang ruqyah kan, jumpa. Jangan suruh boleh tak saya online pakai ini. Aku macam susah, minta maaf lah, bukan nak, mungkin diorang ada kelebihan diorang lah, tapi yang kita tak tahulah yang diorang boleh buat daripada jarak jauh. Tapi untuk aku personally, kalau aku ada apa-apa gangguan, aku will go direct. Sebab lebih baik kita mendengarkan ayat Al-Quran sendiri depan orang baca. Al-Quran tu terapi sebenarnya. Macam tu. Okay, kita buka lagi question and answer. Aku tak nak yang hantu-hantu aku tak nak jawab. Okay, Kak Sarah, baiklah Mi akan nak tanya macam mana nak handle anak yang mengamuk macam something. Okay. Anak dia mengamuk macam something, Aki. Macam mana nak handle? Okay, anak dia umur berapa? Kalau anak dia umur 20 lebih, Lembat. Kalau anak dia umur 20 lebih, macam umur kita ni, kita nak masuk macam umur macam dia. Tapi aku punya umur baru 20. Samalah aku baru 21. Kau pun nak juga 1 tahun ni. Tapi serius lah, bukan kadang kan. Okay, for example lah, kalau aku masih jalan ni, kau ni Masya Allah, kita kan macam, yelah macam pakai ustaz lah insyaAllah Ya, insyaAllah, amin. Aku aminkan tapi aku bukan ustaz, aku aminkan. InsyaAllah. Bila kau nampak aku kan, tengah melakukan dosa, betul tak? Kau akan hampiri aku ataupun kau akan just buat bodoh dengan aku? Menghampiri. Kau akan memberi aku nasihat, betul? Betul. Semampunya. Tetapi kau akan bertukar cara kau berdakwah dengan aku, betul lah?
Betul. Sama juga dia ada kalau kita nak bimbing orang, kita, macam aku pernah bagi lorong alhamdulillah tau, 2 perempuan bekas bekas pelacur. Ah. Aku pernah berdakwah dengan orang, aku pergi dengan kawan aku tau, naik kereta, aku pergi cari, aku macam nak berdakwah. Aku panggil dia dulu tau, aku tanya dia, makcik. Tapi dia marah aku lah, kenapa panggil dia makcik. Aku cakap, cik tak apa cik, dah pakai makcik kan, makcik nak kena sedap. Ini fakta, tak boleh lari kan, semua. Okay makcik, saya perlukan makcik ke ni 5 minit je, 5-10 minit, saya belanja makcik makan. Tak nak, tak nampak ke aku tengah kerja. Wah, macam dia marah kan. Terus cakap, tak apa cik, makcik per 1 malam boleh gaji berapa? Oh, makanan gini harga lah. Nasib baik aku ada duit dalam tangan kan. Lepas tu aku ada 1,000 dalam tangan. Dia 1,100. Lepas dia makan, cakap tak apa cik, saya bayar. Panggil dia duduk, aku sedang dengar. Kau tahu aku first, aku masuk dalam dunia. Aku masuk dunia dia yang pelacuran tu. Aku kalau pergi dorang memang dunia dorang. So, aku dah masuk dunia dorang. Aku nak kena berbual secara dorang. Aku berbual. Betul, kadang-kadang untuk kita menasihati seseorang, kita kadang-kadang nak kena jadi orang biasa. Kalau orang-orang macam gini, ini pada pandangan aku dan experience lah. Kalau orang macam gini, kalau kita datang dengan dia secara berjubah dan berkopiah, otomatik dia akan jadi macam, alah ni mesti nak ceramah aku ni, datang nak ceramah aku. Kita tak nak sampai orang takut atau being judgemental dengan orang-orang yang macam kita yang suka berkopiah ke berjubah. Kita tak nak. That's why if we can't be like them, join them. Join them maknanya bukan kita join dari segi kemaksiatannya, tapi kita join dari segi kita tengok orang dia macam mana. Kalau orang dia kalau macam gitu, katakanlah awal-awal dia berbual, dia berbual macam, lu gini. Aku pun boleh ikut cara dia. Lu macam okey. Duduk gini. Lu nak pergi solat tak nak? Macam gitu. Dari cara perbualan aja. Nanti lama-lama benda tu pelan-pelan, kalau hidayah tu Allah yang punya. Jadi bila Allah nanti dah kasihkan hidayah, bila dah sampai hidayah padanya, insya-Allah dia akan berubah pelan-pelan cara, sikap, sifat. Kan? Maaf terpanjang pula. Tafadhal. Tapi serius. Yang pertama kan, kita perlu kongsikan pada orang-orang gini adalah solat. Yang selepas itu kita kena ceritakan dia tentang Nabi berjumpa dengan Allah ke Arash, menurunkan harga daripada waktu ke waktu. Aku ceritakan orang, tapi aku nangis tadi. Dan itu dah banyak benda aku keluarkan ceritakan pada orang ini. Orang nangis tau. Demi Allah aku cakap orang nangis. Bila diorang dengar Nabi Muhammad punya nama, diorang, kau imagine, diorang sebut nama Allah pun daripada keluh-keluh sampai dah tak keluh dah. Allahu Akbar. Aku ceritakan diorang, aku pun mengingatkan diri aku tau. Pasal sahabat tabligh pun pernah cakap aku, susah payah Nabi Muhammad SAW menaiki buraq, berjumpa dengan Allah ke Arash, menurunkan 50 waktu hingga 5 waktu. Sampai pertengahan tu, Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa bertanya, bercakap dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, kau pergi jumpa balik dengan Allah. Umat kau tak mampu lah bikin waktu. Sallu ala Nabi. Kita ni, kita tanya, aku selalu tanya diri aku, manusia apa? Kalau aku nak syafaat Nabi, tapi aku tak buat sunat. Aku tak ikut perintah Allah. Aku nak jadi umat dia ni. Aku nama je umat. Setakat nama je. Tapi aku berperangai tak macam umat Muhammad. Aku nampak orang yang susah payah. Yang orang datang kat kedai kopi minta jual tisu. Aku just buat foto je. Bila aku fikirkan balik, bila aku ingatkan diri aku dengan ini benda. Sekarang orang yang jual tisu, aku beli semua dia punya tisu. Aku pernah agihkan kat simpang beduk tu, aku agihkan semua tisu tu. Aku berikan dia, aku beri semua tisu dia, aku beri pas-pas satu-satu pada meja. Aku rasa sedih, ya Allah, kau uji aku dengan orang yang datang berdua tongkat dengan kaki kodong. Aku tengok ada orang just buat buku, tak beri dia tisu. Aku tengok dia tengah berpeluh. Aku sampai nangis, aku nak makan pun, kau tahu tak? Tak nak lah.
Sama juga, bila aku nampak orang kat luar buang maksiat, aku nak solat, macam mana nak tenang? Apalagi nak tidur. Kalau aku tak dapat maafkan orang yang melukai hati aku, macam mana aku nak tidur tenang? Sama juga. Tapi Nabi Muhammad ni, maaf, yes, kita tak boleh jadi macam Nabi Muhammad. Tapi kita boleh jadi sahabat Nabi Muhammad kalau kita sendiri ikut guideline dia. Pasti kita boleh di dunia. Yalah, orang kata kalau kita cakap pasal Rasulullah ni, dia memang tersentuh lah hati kan, sebab Nabi Muhammad ni begitu mementingkan umat. Sampai dia Mementingkan mati pun dia ingat umat dia. Masya Allah. Dan kita ni nak jadi Nabi umat Muhammad, kita tak ikut sunnah dia, tak ikut guideline dia. Kita ni macam, kita jenis manusia apa sih? Aku tanya diri aku ni manusia jenis apa? Aku tak pernah nampak Nabi Muhammad, tapi aku rindu Nabi Muhammad. Adakah rindu aku ni hanya palsu semata-mata ataupun hanya aku betul rindukan dia? Tapi aku tak ikut daripada sunnah-sunnah. Contohnya gitu. So macam, ya Allah, aku ni apa yang ada dalam hati aku sebenarnya? Faham tak? Kerana ini benda pun boleh membimbing kita ke jalan hijrah dan jalan ke istiqomah yang betul. Kadang-kadang kita nampak perubahan, dan orang semua pakai jubah. Daripada orang begitu pakai jubah, tiba-tiba sekarang korang nampak, dulu kau pakai jubah bertahun-tahun, lepas tu dah tak pakai jubah. Wah, dah start duduk kedai kopi minum marah. Ada yang masih pakai baju jubah, ada luaran, tapi bila diorang pergi backdoor, wah, diorang dah macam lain. Berbeza. Berbeza dengan kita nampak live kat dalam Facebook dengan live yang betul-betul kita nampak. Perangai diorang berbeza. Tapi perangai Nabi Muhammad yang kita kenal dengan sejarah dia, perangai dia sama je. Tapi kita ni seperti ombak. Fotografi kan, kita istiqamah, dia memang ada ups and down, yes. Tapi Muhammad pun ada ups and down. Tapi daripada istiqamah ke jalan Allah tu, Masya Allah, straight je. Tak ada turun naik. Kita orang, pada aku kalau lagi majlis ilmu, aku ibarat aku munafik. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Teruskan. Bila aku kat dalam, aku dengar. Tetapi bila aku dah keluar masjid, daripada majlis tu, aku dah perangai lain. Munafik tak? Munafik. Pada aku lah. Aku kadang selalu gitu. Kalau masjid, ilmu diba'in lah dan sebagainya, zikir-zikir. Tapi lepas tu kan, aku dah dengan dunia aku. Kadang-kadang memang terbias. Bila kau dah berubah bertahun-tahun, tiba-tiba kau campur balik, kau cuba nak berdakwah dengan orang yang sama macam kau masuk ke dalam dunia diorang, kadang-kadang ada terbias dia. Terbias dia, kau akan kadang-kadang terikut juga cara diorang. Itu pun orang yang macam kita ni, macam aku, hati lah. Kadang-kadang dia terpijak najis, dia akan terbias. Kamu juga. Tapi memang bukan mudah lah. Okey, mudah-mudahan kita sama-sama kekal di jalan Allah, Syekh ya. Amin. Okey Syekh, kata-kata akhir dan nasihat untuk orang-orang nak berhijrah di luar sana atau nak berubah, Syekh. Kata-kata terakhir sebelum kita tutup, insya-Allah. Okey. Kata-kata yang pertama, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak nak ubah nasib kita sendiri. Dan juga, bila dalam perubahan tu, Allah tu akan memberi kita ujian. Tapi selalu ingatlah, seperti surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 285. Allah tidak beban kita di luar kemampuan kita. Setiap ujian tu, Allah tahu yang kita mampu go through. Dan ingat, dalam petikan surah Az-Zumar juga yang sepotong ayat 53, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Dan yang paling penting, innama amalu binniyat. Niat kita. Berubah kerana Allah ataupun berubah kerana ujian manusia. Memang kita berubah, kadang-kadang kita nak jadi famous, nak jadi influencer, yes. Tapi ingat, kadang-kadang kita ni boleh jadi riak, sombong. Lepas tu kita harus hati-hati. Popularity
tak akan berpandangan pun. Kalau kita berubah, setakat nak nama, tak berpandangan. Pasal banyak orang yang tengah berubah kat luar, bila dah popular, semua tengah down. Pasal nak kena hati-hati. Biar orang cakap pasal kita, tapi yang kita penting, Allah dan kita tahu perangai kita sendiri. Tapi ingat, kalau nak kekal berubah, pegang tasbih. Tasbih mana tasbih? Okey lah. Tasbih mana tasbih? Ni tasbih. Mantap. Ni tasbih ni pelindung kita tau sebenarnya. Betul? Ya Allah. Ini first aku berita sampai sekarang tau. Masya Allah. Sampai sekarang aku masih simpan setia ni tasbih. Yang di luar sana saya berdoakan moga Allah SWT menguatkan lagi iman, memberikan ihsan pada diri anda semua dan membimbing anda ke jalan siratal mustaqim, dan moga Allah SWT mengampunkan semua orang yang baru nak berhijrah ini, baik yang dosa yang kecil, yang besar, yang terterangan dan juga dalam kegelapan. Moga Allah buka pintu taubat seterusnya, dan juga saya doakan moga Allah membuka pintu rahmat kepada anda semua. Amin amin rabbal alamin. Baik, terima kasih Akhi Iman sudi live dengan aku hari ini, share banyak benda yang aku rasa, banyak benda yang bermanfaat sangat untuk kita pelajari, untuk kita renungi. Cuma nak cakap, next week ada lagi satu tetamu undangan. Dia adalah seorang single parent dan kita tengok macam mana dia bring up 4 orang anak. Dia masih muda dan kita tengok macam how she handle dia punya mental illness juga. Kan dia punya stres untuk menjaga, dan macam how dulu-dulu ex-husband dia being abusive. Kita dulu ex-husband lah, kita boleh tengok macam mana keteguhan seorang wanita minggu depan. Dia dah setuju untuk share cerita-cerita dia sebagai menjadi masa tu buat cerita dia macam tu kan, kau tu buat 2 jam. I think the 2 hours is very more knowledge that you can get actually. InsyaAllah. Sebab kalau lama-lama susah sikit. For the meantime, kita ambil mana yang penting dulu lah. For a start insyaAllah. For a start. Okay. Testing. Jadi kita akhiri live kita dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay Syekh. Thank you very much. Di lain kesempatan nanti saya jemput lagi insyaAllah. InsyaAllah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.